Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safia binti Lalim merupakan ahli pertama yang akan memulakan pembentangan sebentar lagi mengenai pengenalan serta permasalahan kajian yang berada di bawah tajuk Adat Resam dan Perayaan Setiap Kaum serta Kepercayaan Setiap Agama di Malaysia. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 24 yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Saudari Jagata Rani, anak perempuan Asian Mugam, Saudari Nur Atika binti Ishak, Nur Safia binti Lalim iaitu saya sendiri, Saudari Nur Anis Syazwani binti Muhammad Syafitri dan yang terakhir sekali Saudari Jijuan. Sekarang kita beralih pula kepada pengenalan. Seperti yang sudah kita sedia ketahui, negara Malaysia merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum, begitu juga dengan kepercayaan agama. Negara ini juga terkenal dengan keharmonian yang wujud dalam setiap kaum yang ada, walaupun berbeza pendapat, budaya dan agama. Namun begitu, perlu untuk kita akui bahawa kesedaran setiap masyarakat berbilang kaum dalam mengenali dan menghayati adat resam ataupun perayaan yang diamalkan oleh kaum yang lainnya masih pada tahap yang kurang memberangsangkan. Seterusnya, adat resam merupakan adat, tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan bagi sesuatu etnik. Sebagai contoh, masyarakat Melayu mempunyai pelbagai adat resam yang masih diamalkan sehingga hari ini. Begitu juga dengan kaum Cina, India serta kaum yang ada di negeri Sabah dan Sarawak seperti Kadazan Dusun dan Iban. Setiap kaum ini mempunyai adat resam yang tersendiri. Antaranya ialah adat ketika berkunjung, adat menyambut kelahiran serta adat perkahwinan. Dari segi kepelbagaian agama pula, telah dianggarkan bahawa 61.3% daripada populasi masyarakat Malaysia merupakan penganut agama Islam. Dan kebanyakan kaum Melayu yang ada di Malaysia menganut agama ini. Seterusnya ialah kaum Cina yang merupakan kaum kedua terbesar di Malaysia. Mereka merupakan warga negara Malaysia yang berketurunan bangsa Han. Kebanyakan kaum Cina di Malaysia menganut agama Buddha dan juga Taoism. Agama Buddha merupakan agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni. Bagi kaum India di Malaysia pula, kebanyakan mereka menganut agama Hindu. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, kumpulan etnik yang terbesar yang terdapat di negeri ini ialah Kadazan Dusun dan Iban. Kaum Kadazan Dusun dan Iban ini masing-masing merangkumi 30% daripada jumlah peratusan penduduk di negeri Sabah dan Sarawak. Rata-rata kaum Iban di Sarawak dan Kadazan Dusun di Sabah majoritinya adalah merupakan penganut agama Kristian. Maka dengan adanya kepelbagaian adat resam, perayaan serta kepercayaan agama dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, kami kumpulan 24 daripada kursus HFE 224 telah melakukan satu kajian bagi mengenal pasti serta memperkenalkan kepelbagaian adat resam, perayaan serta kepercayaan agama yang wujud di negara kita Malaysia dengan harapan dapat menaikkan kesedaran rakyat Malaysia tentang kepentingan dan kelebihan kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia. Justeru, apakah permasalahan kajian iaitu isu bagi kajian yang dijalankan ini? Permasalahan kajian yang pertama ialah apakah jenis adat resam kaum yang masih diamalkan oleh golongan generasi muda pelbagai kaum sekarang di Malaysia? Kedua, adakah generasi sekarang masih mengikuti kepercayaan agama masing-masing? Ketiga, apakah jenis perayaan yang masih diraikan oleh golongan generasi muda pelbagai kaum sekarang di Malaysia? Keempat, apakah tahap pengetahuan dan tahap kesedaran generasi muda Malaysia zaman sekarang tentang adat resam yang wujud bagi kaum sendiri dan kaum lain? Kelima, apakah permasalahan yang timbul dalam mengekalkan keunikan adat resam dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Dan yang terakhir, apakah langkah yang boleh dijalankan untuk mengekalkan keunikan adat resam dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Syazwani binti Muhammad Syafitri. Saya akan membuat pembentangan berkaitan objektif dan skop kajian. Berikut merupakan beberapa objektif yang telah disenarai bagi membantu kelancaran pelaksanaan kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti kewujudan adat istiadat yang berhubungan dengan perkahwinan dan kebudayaan yang masih diamalkan oleh kaum tertentu di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti perayaan yang disambut oleh pelbagai kaum serta kepercayaan agama yang wujud di Malaysia.
Yang ketiga, menyelidik sumbangan kepelbagaian adat istiadat kepada keharmonian dan perpaduan negara. Dan yang terakhir, mengenal pasti permasalahan yang timbul dalam mengekalkan keunikan adat resam dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Saya teruskan dengan skop kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kewujudan adat istiadat yang berhubung kait dengan perkahwinan dan kebudayaan yang masih diamalkan oleh kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kristian dan Karasan Dusun. Selain itu, ianya juga untuk mengkaji perayaan yang disambut serta kepercayaan agama bagi kaum Melayu, India, Cina, Iban, Kristian dan Karasan Dusun. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ialah dengan maklum balas responden melalui Google Form iaitu atas talian. Kajian ini dijalankan bermula 10 Mei 2021 sehingga 19 Mei 2021. Sumbangan kepelbagaian adat istiadat ini kepada keharmonian dan perpaduan negara dapat dinilai daripada analisis maklumat yang diberikan oleh responden. Maklum balas responden rata-ratanya terdiri daripada golongan belia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Ishak dan saya akan membentangkan tentang aktiviti dan proses kajian. Jadi yang pertama sekali kami melakukan perbincangan bagi menentukan tarikh perjumpaan bersama dengan penasihat iaitu Dr. Kamarul Zaman Zakasi, dan perbincangan ini diadakan sesama ahli kumpulan melalui kumpulan WhatsApp. Jadi kami berbincang tentang tarikh dan masa yang sesuai, dan apabila mencapai kata sepakat, ketua kumpulan berurusan secara terus dengan penasihat bagi menetapkan tarikh perjumpaan. Yang seterusnya ialah perjumpaan bersama penasihat dan juga ahli kumpulan bagi menentukan tajuk kajian. Perjumpaan ini dilakukan secara atas talian dengan menggunakan medium Zoom meeting dan ia dilakukan pada 6 April 2021 pada jam 2.50 petang. Setelah mendapat persetujuan untuk tajuk kajian kami meneruskan dengan menyiapkan kertas cadangan kajian iaitu pada 9 April 2021 dan kami membahagikan tugas sesama ahli kumpulan, dan seterusnya kami menggunakan medium Google Doc bagi menyiapkan kertas cadangan kajian tersebut. Seterusnya ialah pembahagian tugas bagi kajian yang kami lakukan pada 16 April 2021 dan setiap ahli kumpulan memainkan peranan untuk mencari maklumat bagi tujuan melakukan tinjauan. Seterusnya, kertas cadangan kajian dihantar setelah diteliti dan mendapat persetujuan setiap ahli kumpulan, dan penghantaran kertas cadangan kajian kepada penasihat ini dilakukan pada 28 April 2021. Seterusnya ialah pengumpulan data bagi kajian yang kami lakukan selama lebih kurang seminggu, bermula daripada 3 Mei 2021 sehingga 9 Mei 2021. Dan ketika ini setiap ahli kumpulan melakukan carian di internet dan beberapa artikel bagi mendapatkan data yang akan digunakan untuk melakukan tinjauan. Seterusnya, setelah data dikumpulkan, kami menyerahkan tinjauan Google dalam semua platform media sosial. Jadi, gambar ini antara platform media sosial yang kami gunakan iaitu WhatsApp. Ada juga yang kami hantar di Twitter. Seterusnya ialah perjumpaan bersama ahli kumpulan bagi membincangkan tentang pembentangan yang akan dilakukan pada minggu ke-11 iaitu pada 17 Mei 2021. Kami membahagikan bahagian masing-masing bagi pembentangan yang akan diadakan. Dan setelah itu, kami mengambil masa lebih kurang seminggu untuk menyediakan slide pembentangan dan setiap ahli kumpulan menyediakan slide masing-masing. Akhir sekali ialah pembentangan yang diadakan pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada doktor. Nama saya Peng Jishen. Metric number saya 150728. Saya akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian kumpulan kami. Dalam kajian kami, terdapat 61 orang responden yang terdiri daripada golongan pelajar universiti. Graf pertama merupakan demografi berdasarkan kaum responden. Melalui graf ini, kami boleh lihat bahawa kebanyakan responden kami terdiri daripada kaum Melayu seramai 33 orang, manakala kami tidak mempunyai responden kaum Iban. Graf yang kedua merupakan demografi berdasarkan agama responden. Melalui graf yang dipaparkan, kebanyakan responden terdiri daripada agama Islam iaitu 30 orang, manakala agama Sikh hanya mempunyai seorang responden.
Data menunjukkan jenis perayaan yang diraikan oleh pelbagai kaum. Kaum Cina meraihkan 4 perayaan utama, iaitu Tahun Baru Cina, Cap Gomeh, perayaan Kuih Bulan dan Winter Solstice. Selain itu, kaum Melayu meraihkan 3 perayaan, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha dan Awal Muharram. Kaum India pula meraihkan 3 perayaan, iaitu Deepawali, Taipusam dan Tahun Baru Tamil. Seterusnya, Kristian meraihkan Christmas, kaum Iban meraihkan perayaan Kawai, dan kaum Kadazan Dusun meraihkan Pesta Keamatan dan perayaan Magawa. Graf yang dipaparkan merupakan demografi berdasarkan perayaan. Untuk kaum Cina, perayaan yang diraikan oleh paling banyak responden merupakan Tahun Baru Cina seramai 19 orang responden. Bagi kaum Melayu pula, terdapat 37 orang responden meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan kaum India pula terdapat 5 responden meraihkan Taipusam dan Deepawali. Seterusnya, Kristian mempunyai 1 responden meraihkan Christmas dan kaum Iban juga mempunyai 1 responden meraihkan perayaan Kawai. Yang akhir, terdapat Pesta Keamatan diraikan oleh 6 orang responden. Hal ini disebabkan Malaysia merupakan negara yang mempunyai berbagai kaum. Terdapat responden yang kaum juga akan meraihkan perayaan yang lain selain daripada perayaan kaum sendiri. Jadual ini menunjukkan jenis adat resam yang diamalkan oleh berbagai kaum. Untuk kaum Cina, adat resam paling banyak yang diamalkan oleh mereka merupakan menjaga adab makan semasa Tahun Baru Cina seramai 13 responden. Bagi kaum India, adat resam yang paling banyak diamalkan merupakan mandi minyak pada hari Deepawali dan pengikatan tali kepada wanita dalam perkahwinan seramai 4 responden. Bagi kaum Melayu, adat resam yang paling banyak diamalkan merupakan menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumah seramai 44 responden. Jadual ini menunjukkan jenis kepercayaan yang diamalkan oleh berbagai kaum. Untuk kaum Cina, kepercayaan paling banyak diamalkan merupakan manusia mesti mencapai nirwana seramai 12 responden. Bagi kaum India, kepercayaan yang paling banyak diamalkan merupakan percaya kepada hukum karma seramai 16 responden. Hal ini kerana hukum karma merupakan kepercayaan yang biasa, terdapat responden yang mengamal kepercayaan ini bukan sahaja agama Hindu. Bagi kaum Melayu, kepercayaan yang paling banyak diamalkan merupakan percaya kepada rukun Islam dan rukun iman seramai 35 responden. Bagi kepercayaan seperti tidak boleh mengambil minuman keras, melibatkan ramai kepercayaan bukan sahaja agama Sikh, maka mempunyai 28 responden. Sampai sinilah pembentangan saya tentang analisis dapatan kajian. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Cikgu Shanmugam, nombor metrik 148202 dan saya akan membentangkan atau memberitahu rumusan kajian kumpulan 24 iaitu adat resam dan perayaan setiap kaum dan kepercayaan setiap agama di Malaysia. Kajian kami merangkumi kaum Cina, Melayu, India, Iban dan Kadazan Dusun serta agama Hindu, Buddha, Islam, Kristian, Sikh dan Sikh. Berdasarkan objektif kami, kajian itu kami lakukan sebagai adat istiadat yang berhubung dengan perkahwinan dan kebudayaan yang diamalkan di Malaysia telah dikenal pasti. Dan adanya adat resam yang sama dipraktikkan oleh semua kaum di Malaysia, contohnya menanggalkan kasut sebelum memasuki rumah. Selain itu, perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama yang wujud di Malaysia telah dikenal pasti. Dan kami telah mendapat bahawa penganut setiap kaum tidak sahaja menyambut perayaan kaumnya tetapi juga perayaan kaum orang lain atau kaum lain. Dan perbuatan ini sebenarnya menyumbang kepada keharmonian dan perpaduan negara. Bagaimana dengan menyambut perayaan orang lain, kami dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kaum dan hal ini dapat menyumbang kepada perpaduan negara. Berdasarkan kajian kami, perayaan yang disambut oleh majoriti masyarakat berdasarkan kaum, bagi kaum Cina adalah Tahun Baru Cina, India, Taipusam dan Deepawali, Melayu Hari Raya Aidilfitri, Iban perayaan Gawai, Kristian Christmas dan Kadazan Dusun adalah Pesta Keamatan. Adat resam yang diperhatikan oleh majoriti kaum kaum bagi Cina adalah menjaga adat makan semasa Tahun Baru Cina, India pengikatan tali semasa perkahwinan, Melayu menanggalkan kasut sebelum memasuki rumah, Iban upacara pembelahan pinang semasa perkahwinan.
Adat Resam Melayu menanggalkan kasut sebelum memasuki rumah juga dipraktikkan oleh semua kaum di Malaysia. Akhirnya, kepercayaan agama berdasarkan agama di Malaysia yang dipraktikkan oleh majoriti bagi Buddha adalah pencapaian nirwana, Islam adalah percaya akan rukun Islam dan rukun iman, dan agama Hindu, hukum karma, Sikh tidak boleh minum minuman keras, dan Kristian adalah upacara pembaptisan. Kepercayaan agama Sikh tidak boleh minum minuman keras juga dipraktikkan oleh masyarakat daripada agama Islam dan juga beberapa Hindu daripada agama lain seperti Buddha dan Hindu. Sebagai konklusinya, daripada kajian kami boleh didapati bahawa bukan sahaja Malaysia sebuah negara yang kaum dengan tradisi yang mempunyai banyak adat resam, perayaan dan juga kepercayaan, tapi hal-hal ini juga menyumbang kepada perpaduan dan keharmonian yang kami ada di negara kita pada masa sekarang. Sekian, terima kasih.